Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik pada hari ini adalah kemahiran saintifik, di mana kemahiran saintifik ni terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama adalah kemahiran proses sains dan yang kedua adalah kemahiran manipulatif. Untuk hari ini kita tengok sedikit dulu pasal kemahiran proses sains. Okey. Jadi yang pertama, kemahiran proses sains itu adalah memerhati. Di mana memerhati ni bila kita buat pemerhatian, kita akan menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa ataupun bau. Jadi ada 5 lah untuk mengumpulkan tentang objek dan juga fenomena. Tak kira lah kalau contoh kita nak memerhatikan tentang bunga contohnya. Okey. Jadi kita boleh cerita apa yang ada pasal bunga tu warna apa bila kita menggunakan deria penglihatan. Kalau guna deria pendengaran, logik ke? Ada ke suara bunga tu? Maknanya bunga tak ada suara. Okey, macam tu. Okey, kemudian yang kedua adalah mengelas. Mengelas. Ini apabila kita dah memerhatikan sesuatu benda, kita boleh kelaskan bahan-bahan yang kita tengok ataupun objek-objek yang kita tengok kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu. Sebagai contohnya, kalau kita tengok, kita buat pemerhatian beberapa haiwan, ada haiwan yang berbulu tebal, ada haiwan yang berbulu pelepah contohnya. Jadi kita boleh kelaskan kumpulan-kumpulan haiwan ni mengikut jenis bulu. Okey, ataupun apa sajalah. Mengikut bau, mengikut tinggi, mengikut bilangan kaki, mana-mana yang kita fikirkan sesuai. Okey. Kemudian yang ketiga adalah mengukur dan juga menggunakan nombor. Okey. Jadi mengukur dan menggunakan nombor ni adalah membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor ataupun alat yang berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. Okey, maknanya kalau kita menggunakan pembaris contohnya, ataupun kita menggunakan termometer, ataupun kita menggunakan pita ukur, itu semua ada nombor, dan kita dapat ukur dan menyatakan dalam unit yang piawai. Okey. Kemudian yang keempat adalah berkomunikasi. Okey. Jadi apabila kita dah buat semua pemerhatian, kita dah ukur, kita dah buat pemerhatian, jadi macam mana kita nak bentangkan? Dan bentuk-bentuk ni kita boleh bentangkan dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah ataupun model. Sekejap lagi kita nak tengok macam mana. Baik. Untuk memerhati, kalau awak tengok kat sini, tengok di gambar ni, bila kita gunakan kelima-lima deria, kita gunakan 5 deria, maknanya mungkin boleh dapat 5 pemerhatian, tapi tak semestinya dapat 5. Mungkin boleh dapat 5. Okey. Baik. Gunakan deria penglihatan. Apa yang kita nampak di sini? Apa yang kita nampak di sini, kita mungkin boleh katakan telur. Ini adalah lut sinar. Okey. Ataupun warna katak ini berwarna apa ni? Warna coklat gelap. Okey. Kalau kita gunakan deria sentuhan, mungkin kita boleh katakan telur ini berlendir, ataupun awak rasa sejuk. Itulah gunakan deria sentuhan. Kalau gunakan deria bau, dapatlah, bolehlah terangkan apa bau yang ada pada telur ni. Kemudian kalau kita guna deria rasa, lidah, macam tak logik pula kan, sebab ini mungkin tak selamat untuk kita gunakan deria lidah. Mungkin dia beracun ke apa ke, jadi tak selamat. Okey.
Deria pendengaran. Deria pendengaran pun tak berapa sesuai. Mungkin kalau dia katak ni berbunyi, bolehlah awak dengar bunyi katak tu. Okey. Baik. Seterusnya, ini adalah untuk mengelas. Contoh mengelas. Mengelas tadi macam yang saya katakan, kita mengumpulkan bahan-bahan mengikut ciri-ciri yang sepunya. Contohnya saya ada kat sini adalah sumber tenaga. Jadi sumber tenaga ni kalau yang kita tahu, kita ada dua jenis lah. Yang pertama adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan juga sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Maknanya kita boleh kelaskan sumber tenaga itu mengikut dua kumpulan. Boleh diperbaharui dan juga tidak boleh diperbaharui. Masukkan je lah. Contohnya yang boleh diperbaharui adalah matahari. Kemudian kita ada lagi beberapa jenis yang boleh diperbaharui. Sebagai contoh tenaga apa lagi? Biojisim dan sebagainya. Manakala tenaga yang tidak boleh diperbaharui contohnya adalah petroleum. Kemudian kita ada arang batu dan sebagainya. Jadi kita kumpulkan. Ini kemahiran mengelas ya. Kita kumpulkan mengikut ciri-ciri yang sama pada objek yang kita kaji itu. Okey. Jadi untuk mengukur menggunakan nombor mestilah menggunakan nombor lah. Yang pertama sekali kita gunakan nombor untuk merekod fenomena. Dan mencatat bacaan yang tepat, menggunakan alat yang betul dan memilih dan menggunakan unit piawai. Okey, memilih dan menggunakan unit piawai ni contohnya kalau awak nak mengukur, kenalah menggunakan unit yang sesuai. Kalau nak mengukur panjang, takkanlah kita nak gunakan unit kilogram pula. Kita gunalah unit sentimeter, meter ataupun kilometer. Ataupun untuk mengukur masa, takkanlah kita nak memilih menggunakan sentimeter. Mestilah kita gunakan saat, minit dan juga jam. Okey. Ini adalah kemahiran-kemahiran apabila awak mengukur menggunakan nombor. Okey, berkomunikasi. Ini adalah salah satu contoh lah cara macam mana awak nak berkomunikasi. Macam yang saya katakan tadi, berkomunikasi ni adalah untuk kita terangkan kepada orang lain apa yang kita dapat. Okey. Sebagai contohnya, kalau awak dapat ciri sifat bahan kat sini, sifat bahan bagi pepejal, ada jisim ataupun tidak. Ni dalam bentuk jadual lah. Dalam bentuk jadual. Jadi kita tinggal tick ataupun yes ataupun no, ya, tidak ke. Ini terpulang. Asalkan apa yang kita nak sampaikan itu penonton yang tengok tu ataupun kawan-kawan ataupun orang yang awak nak terangkan tu dia faham. Tak semestinya dalam bentuk jadual, mungkin juga boleh dalam bentuk karangan, mungkin juga boleh bentuk dalam video, apa saja bentuk untuk kita menerangkan. Okey. Jadi kita akan sambung video ini pada masa kelas yang akan datang. Kita akan sambung lagi. Sebenarnya ada banyak lagi kemahiran proses sains ini, dan kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.